Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 3. Okey, untuk hari ni Cikgu Lisa akan masuk bab 7 tajuk baru hari ni, iaitu di bawah bidang reka bentuk juga, yang terakhir, tajuk yang ketiga untuk di bawah bidang reka bentuk, iaitu reka bentuk industri. Jadi anak-anak pelajar diminta merujuk buku teks masing-masing lah, muka surat 78 Okey, kita tengok objektif pembelajaran terlebih dahulu. Okey, apa objektif pembelajaran untuk topik reka bentuk industri ni? Okey, selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh yang pertama menjelaskan peranan pereka-reka bentuk industri. Apa peranan seorang pereka reka bentuk industri ni? Okey, yang kedua, membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam reka bentuk industri. Okey, yang ketiga, mengaplikasi elemen dan konsep rekaan dalam reka bentuk industri. Apa elemen yang perlu kita tekankan, apa konsep yang selalu digunakanlah dalam reka bentuk. Okey, yang keempat, menghasilkan reka bentuk perabot dengan menggunakan konsep mudah alih. Okey, yang ini aktiviti eksplorasi dan juga ekspresi. Okey, dan yang terakhir, mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni reka bentuk industri. Yang ni dah siap aktiviti lah, kita pamerkan dan juga kita bentangkan kepada rakan dan guru lah. Okey, itu objektif pembelajaran. Kita tengok sedikit pengenalan untuk reka bentuk industri. Okey, perkembangan reka bentuk industri di Malaysia berlaku dengan pesat pada masa ini. Salah satu cabang dalam bidang reka bentuk industri yang sangat ketara membangun ialah reka bentuk perabot. Okey, untuk pengetahuan, reka bentuk industri ni dia ada 3 cabang yang utamalah. Okey, yang pertama ialah reka bentuk produk. Ini lebih kepada produk-produk lah. Contoh produk kelengkapan dapur, untuk kegunaan harian lah, apa-apa produk sahaja. Okey, yang kedua, cabang yang kedua adalah reka bentuk perabot. Semua perabot lah, melibatkan perabot pejabat, perabot rumah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah reka bentuk automotif. Ini lebih kepada reka bentuk kenderaan lah, kereta dan sebagainya. Okey, jadi kalau tengok untuk tajuk kita ni lebih kepada fokus kepada reka bentuk perabot. Okey, industri reka bentuk perabot menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara melalui hasil rekaan yang berkualiti. Reka bentuk perabot boleh didefinisikan sebagai satu penghasilan idea kreatif dalam menghasilkan barangan yang bertujuan menyokong anggota badan manusia dan juga boleh dikaitkan dengan barangan yang membantu manusia dan haiwan dalam aktiviti harian. Okey, itu sedikit pengenalan lah. Okey, kita tengok pula dia punya persepsi seni. Okey, yang pertama ada standard pembelajaran kat situ. Kita tengok standard pembelajaran dulu. Okey, ada 2. Murid boleh memerihalkan peranan reka bentuk industri. Okey, awak kan tahulah apa peranan-peranan reka bentuk industri ni. Okey, yang kedua, menjelaskan konsep rekaan perabot. Apa konsep-konsep dalam rekaan perabot yang adalah yang famous. Okey, kita tengok yang pertama untuk di bawah persepsi seni ni, peranan pereka bentuk industri. Okey, yang pertama, peranan seorang pereka bentuk industri perlu mengenal pasti sesebuah produk yang akan dihasilkan berdasarkan fungsi yang dikehendaki oleh pengguna. Okey, seorang pereka bentuk industri ni dia perlu sentiasa membuat kajian untuk menyelesaikan masalah. Sekiranya sesuatu produk atau perabot tu ada masalah, jadi tugas seorang
pereka bentuk ni lah yang cuba selesaikan. Cuba tambah baik produk yang sedia ada, perabot sedia ada. Okay, jadi kena kenal pasti fungsi yang dikehendaki oleh pengguna. Sebab kita tahu kehendak seorang pengguna ni sentiasa dah beri sedikit keselesaan, nak lagi selesa. Dah mudah, nak lagi mudah. Okay, jadi seorang pereka perlu sentiasa berfikir dan sentiasa membuat kajian lah. Okay, yang kedua, memastikan produk yang dihasilkan mendapat tempat di pasaran dan diterima oleh pengguna. Jadi kena tahulah sasaran pengguna yang benda yang kita hasilkan tu adakah universal, adakah untuk kanak-kanak, adakah untuk orang tua. Jadi kena pastikan produk yang kita buat tu ada sasarannya, dan diterima di pasaran dan juga pengguna. Biasanya kena buat survey dululah apa yang keinginan dan juga keperluan orang masa sekarang ni. Yang ketiga, peranan pereka bentuk industri juga kena pastikan penghasilan produk menitik beratkan aspek keselamatan terhadap pengguna. Kita dah terlampau nak mereka, kadang-kadang terabai bahagian keselamatan. Sebenarnya aspek keselamatan ni sangat penting, terutama kalau melibatkan penggunaan produk ataupun juga perabot lah. Kalau perabot kita tu design cantik tetapi ada bahagian-bahagian yang boleh mencederakan orang, jadi tidak sesuai, tidak dapat pasarkan dengan baiklah, mungkin tak akan mendapat sambutan sebab dari aspek keselamatannya tidak terjamin. Yang keempat, menganalisis keperluan fungsi dan mengkaji reka bentuk produk dengan lebih efektif dan baik. Fungsi kena kaji, reka bentuk produk tu selalu kena, maksudnya selalu ada penambahbaikan lah atas sesuatu produk tu. Kita tengok contoh yang paling jelas, telefon bimbit. Kalau dulu-dulu asalnya sekadar untuk menelefon sahaja, untuk bercakap sahaja dari satu tempat ke tempat yang lain lah, daripada individu satu ke individu yang kedua, bercakap saja. Tapi perubahan berlaku selepas tu dapat hantar mesej, lepas tu dapat ambil gambar, lepas tu boleh apa dia lagi sekarang ni, semua benda dapat kita buat menggunakan telefon. Apa lagi tak cukup? Jadi walaupun dah sempurna sekarang ni kita rasa, tapi pereka bentuk tetap cuba membuat kajian apa lagi diperlukan oleh pengguna. Apa lagi yang kurang dekat telefon ni yang perlu ada dia punya fungsi supaya dapat menyenangkan pengguna lah. Jadi kena sentiasa menganalisis keperluan fungsi. Seterusnya, menentukan objektif reka bentuk produk melalui rundingan bersama. Yang ni lebih kepada perbincangan lah. Nak design sesuatu ni, apa dia punya objektif dia. Jadi tak boleh nak decide sendiri. Dia kena buat keputusan bersama. Dan yang seterusnya, yang terakhir tu, peranan yang terakhir, memastikan rupa reka bentuk produk yang dihasilkan dapat meningkatkan kualiti produk dan menarik perhatian pengguna. Kena pastikanlah supaya produk tu dapat dipasarkan kepada semua dan mendapat permintaan yang tinggi. Itu peranan pereka bentuk industri. Jelas ada 6 kat situ. Jadi kena rujuklah balik kita tengok yang seterusnya, iaitu yang kedua, ciri-ciri pereka bentuk industri. Kalau awak bercita-cita nak jadi seorang pereka bentuk industri, industrial designer, nanti dah dewasa nanti, awak perlu ada ciri-ciri sedemikian. Yang pertama, perlu kreatif. Kena ada kreativiti. Perlu ada imajinasi dan yang penting kena ada bakat seni. Sebab tu seni ni penting lah. Jadi bila kita ada bakat seni, kita
boleh luahkan dalam bentuk lakaran. Kita boleh berimajinasi, cuba luahkan apa yang kita fikir tu dalam bentuk lakaran. Perlu ada basic lah. Sebenarnya basic tu boleh diasah. Janji ada minat dan ada kemahuan. Yang kedua, kena ada kemahiran komunikasi dan juga pendengar yang baik. Maksudnya kita tak buat kerja seorang-seorang. Kita tak suka berurusan dengan orang lain. Kita kena ada kemahiran komunikasi untuk buat perbincangan, untuk buat brainstorming ataupun apa-apa sajalah, dan juga kena menjadi pendengar yang baik. Kena terima pendapat orang. Sebab dalam menghasilkan sesuatu ni perlukan kerjasama banyak pihak lah. Yang ketiga, cita rasa warna yang baik dan teliti. Jadi kalau kita ada masalah, contohlah cikgu sebut, kalau kata kita ada masalah rapung warna, mungkin tak sesuai lah. Mungkin sebab kita nak nampak macam ni, tapi sebenarnya itu warna lain. Maksudnya kita kena ada dari segi cita rasa warna tu yang baik dan juga teliti. Yang keempat, kebolehan untuk menghasilkan ilustrasi dan lukisan teknikal. Yang ni basic jugalah. Kena boleh kita lakar ilustrasi tu, maksudnya kita menggambarkan lah. Kalau kata nak design kerusi, kita cuba ilustrasikan kerusi yang kita nak reka tu. Kena ada kemahiran tu, kebolehan. Yang kelima, flexibility dalam mereka bentuk. Boleh mereka bentuk apa sahaja. Bukan kata kita menjurus pada konsep yang satu tu sahaja. Kita kena fleksibel lah, kena pelbagaikan. Dan yang keenam, kemahiran menyelesaikan masalah. Ini yang dikatakan perlukan sentiasa mencari apa masalah yang dihadapi oleh pengguna. Bila kita tahu masalah yang dihadapi, maka kita dapat berfikirlah, kita cuba selesaikan dengan mereka bentuk sesuatu yang baru. Kita tambah baik produk yang sedia ada. Kita cuba aplikasikan kita punya inovatif tu untuk pastikan produk tu ada penambah baikan. Itu ciri-ciri seorang pereka bentuk industri lah. Kalau rasa kita ada ke-6 itu, insya-Allah kita boleh terlibat dalam bidang ini. Tapi kalau kata 1, 2 tak ada, boleh dibentuk sebenarnya. Janji kena ada minat dan juga keinginan kita tu. Kita terus kepada kemahiran pereka. Tadi ciri-ciri, lepas tu kena ada kemahiran. Apa kemahiran seorang reka bentuk industri ni? Seorang pereka bentuk industri seharusnya memiliki kemahiran, sama je macam tadi kan, kemahiran ataupun kebolehan berkomunikasi. Kena pandai bercakap lah. Semua orang pandai cakap, tapi kena cakap benda yang kita nak bincang tu lah, bukan cakap kosong. Pereka bentuk industri mempersembahkan idea, hasil rekaan dan menjelaskan kepada pengguna tentang produk yang dihasilkan menggunakan pendekatan yang berkesan. Dah design tu, dalam proses pun sebenarnya perlukan kemahiran komunikasi. Supaya masa kita nak bentangkan kita punya idea tu, kita boleh yakinkan orang yang benda tu memang diperlukan. Ataupun benda tu dapat menyelesaikan masalah. Itu kebolehan berkomunikasi. Yang kedua, kena ada kemahiran selesaikan masalah. Maksudnya kita kena sentiasa membuat kajian dan kenal pasti apa masalah yang dihadapi oleh pengguna. Pereka bentuk industri mampu menjalankan tugasan mengenal pasti masalah, menyelesaikan masalah yang wujud dan membuat analisis terhadap masalah tersebut. Kena buat kajian, kena buat survey, kena buat analisa lah tentang apa yang kita kaji tu. Jadi
bila kita tahu punca dia, jadi kita dapat selesaikan masalah. Cuba design sesuatu yang baru. Okey, yang ketiga, perlu berpengetahuan teknikal. Okey, ini merupakan amalan dan pengetahuan tentang cara sesebuah produk itu berfungsi. Maksudnya bila kita nak design, kita dah fikir dah macam mana benda tu berfungsi, walaupun seorang pereka ni dia tidak menghasilkan model yang maksudnya yang berfungsi lah, maksudnya biasanya lebih kepada luaran sahaja. Cuma pada masa sama kita kena tahu macam mana benda tu berfungsi, kena ada kemahiran dari segi teknikal tu. Okey, melalui kemahiran ini, pereka bentuk industri akan mampu menghasilkan produk yang lebih bersesuaian dengan kehendak pengguna. Bukan semata-mata mereka bentuk luaran sahaja. Kita tahu macam mana benda tu berfungsi. Contohnya kalau kata kita reka telefon, makanya contohlah kalau kata kalau pada masa dulu tu tak ada lagi yang video call apa semua. Jadi kita cuba macam mana benda tu berfungsi, faham tak? Maksudnya daripada skrin kecil ke skrin besar, macam mana nak kita cakap idea kita nak buat touch screen. Okey, contoh sekarang ni memang berlambat semuanya touch screen kan. Maksud cikgu, masa tu macam mana gambaran benda tu berlaku, macam mana nak touch screen yang kosong, macam mana. Jadi seorang pereka dia kena tahu macam mana fungsi yang kita nak hasilkan tu. Okey, Okey, yang keempat, seorang pereka bentuk industri juga perlu ada kemahiran mengetengahkan idea. Yang ni penting lah, idea. Maksudnya pereka bentuk ni mampu menjemakan idea baru kepada image visual yang memiliki nilai estetik. Okey, image visual nilai estetik ni maksudnya bukan setakat berfungsi, mempunyai fungsi yang lain, tapi juga perlu ada dari segi rupa tu kena adalah kecantikan. Sebab seseorang pengguna ni dia memang kita kata fungsi tu lebih penting, tetapi kita sebagai pengguna kita nak tengok juga benda tu dalam keadaan yang cantik lah dari segi reka bentuk dia. Jadi kena ada nilai estetik tu juga, nilai kecantikan tu kena ada. Okey, itu untuk kemahiran pereka. So sekarang ni kita dah tengok peranan, kita dah tengok ciri-ciri seorang pereka dan juga kita tengok juga kemahiran pereka. Sekarang kita terus kepada konsep. Konsep ni maksudnya apa tema lah, lebih pada tema. Ini merujuk kepada reka bentuk perabot. Konsep reka bentuk perabot. Kita bincang untuk perabot je, untuk tingkatan 3 ni. Okey, kita tengok kat situ ada beberapa konsep lah. Okey, konsep ini berasaskan gaya reka bentuk zaman terdahulu. Yang pertama konsep antik. Okey, mungkin remaja ataupun orang sekarang ni mungkin tak berapalah untuk konsep ini, sebab tak semua orang sukakan benda-benda yang lama. Okey, tapi kalau tengok konsep antik ni sebenarnya lebih bergaya mewah sebenarnya. Okey, kalau tengok penerangan kat situ, berasaskan gaya reka bentuk zaman terdahulu dan reka bentuknya tidak terbatas pada sesebuah negara. Ia dapat dikenali melalui gaya, reka bentuk dan juga bahan binaan. Konsep ini lebih dipengaruhi oleh reka bentuk perabot yang berusia lebih 100 tahun. Okey, biasanya yang ni orang-orang yang ada, orang cakap orang-orang yang mewah lah. Okay, sebab dia melibatkan dari segi bahan pun bahan yang berkualiti, dari segi dia punya ukiran pun mempunyai nilai yang tinggi. Kita tengok dia punya ukiran dekat kepala katil tu pun ukiran, ada ukiran tumbuhan dan burung mengikut gaya rokoko lah. Ini aliran seni aliran seni barat. Okey, jadi dari segi nilai tu sangat tinggi lah. Jadi mungkin dari segi kos yang dikeluarkan pun agak banyak lah. Okey, kalau tengok dia punya dari segi reka bentuk kaki pun, dia kata kat situ kaki perabot jenis ban
food. Itu dia punya konsep dia lah. Okey, itu untuk antik Tapi tak dinafikan zaman sekarang ni ada orang yang sukakan konsep antik ni. Dikumpul semua barang-barang yang lama. Jadi bergantung kepada individu lah. Sukakan konsep apa. Okey Seterusnya yang kedua, konsep rekaan perabot yang kedua ialah konsep klasik. Apa beza klasik dengan antik ni? Okey, kita tengok Okey, merujuk pada gaya reka bentuk yang terhad usia penghasilannya. Reka bentuknya agak ringkas dan menggunakan warna yang gelap sebagai identiti. Konsep ini dipengaruhi oleh gaya negara penghasilan perabot tersebut. Okey, kalau tengok tadi, antik tu dia tak merujuk kepada mana-mana negara. Dia kata reka bentuk dia tu tak terbatas pada sesebuah negara, tidak melambangkan apa-apa dari negara mana. Maksudnya dia bebas lah. Tapi kalau konsep klasik ni, dia menunjukkan identiti lah, ada identiti dia. Dipengaruhi oleh gaya negara yang menghasilkan perabot tu sendiri. Itu beza dia. Lepas tu dia punya reka bentuk pun agak ringkas lah berbanding antik tadi. Warna yang digunakan pun warna yang gelap. Okey, kalau tengok dia punya perincian tu pun di kaki kerusi, di bingkai-bingkai kerusi tu ada ukiran ringkas sahajalah, berbanding kalau antik tadi ada ukiran tumbuhan, ada ukiran binatang kat situ, burung. Maksudnya lagi orang kata lagi banyak lah. Dia lagi complicated dia punya dari segi ukiran tu. Tapi kalau yang klasik dia lebih ringkas. Itu konsep yang kedua. Kita tengok konsep rekaan perabot yang ketiga. Yang ini lebih kepada konsep retro. Retro ni pun kalau kita tengok pun mungkin bukan zaman-zaman sekarang lah. Zaman retro ni zaman yang zaman-zaman dulu. Kita tengok dia punya penerangan. Konsep ini direka bentuk berlandaskan reka bentuk perabot tahun 1920-an sehingga tahun 1970-an. Walaupun konsep ini kelihatan seperti perabot berkonsepkan klasik, namun reka bentuknya dipengaruhi oleh gaya reka bentuk moden. Sebab mungkin dari segi bentuk perabot tu sendiri, dan juga dari segi kalau yang klasik tadi dia lebih kepada ada ukiran-ukiran ringkas. Mungkin yang ni tak adalah. Jadi dia lebih kepada menjurus ke arah moden juga. Kalau tengok kat situ kaki berkonsep klasik, sama yang tu yang persamaannya. Reka bentuk yang moden dari segi bentuk kerusi itu sendiri, petak. Sebab kita tahu kalau konsep moden ni bentuk dia memang ringkas. Dari segi pemilihan warna pun warna-warna yang natural. Lebih kurang macam tu. Itu konsep retro. Kita dah tengok yang tadi klasik. Lepas tu Yang kedua apa tadi? Antik, dan juga yang ni retro. Yang ni semua konsep-konsep yang zaman dululah. Yang keempat adalah konsep contemporary. Ini merujuk kepada konsep zaman sekarang lah. Ramai pengguna sekarang ataupun masyarakat sekarang dilebihkan sukakan konsep contemporary ni. Maksudnya konsep ni adalah dari pelbagai gaya. Iaitu gaya Art Deco moden, Skandinavia, Itali, dan reka bentuk perabot pada abad ke-90-an. Yang ni yang terkini lah. Konsep ini memiliki ciri-ciri reka bentuk yang ringkas dan senang dipadankan dengan susun atur dan persekitaran. Kalau tengok contoh yang diberi tu, rekaan dia ringkas sahaja. Kayu sebagai bahan utama. Itu kalau kita tengok macam mungkin dari segi reka bentuk tu pun nampak dia punya kemodenan sikit lah.
Okey, berbanding dulu. Maksudnya dia tidak mengikut bentuk rigid sebuah kerusi. Dia nampak ada alunan seolah-olah macam gitu. Okey, itu contemporary. Dia maksudnya dia menggabungkan beberapa gaya lah menjadi satu. Lebih kepada konsep yang lebih moden. Abad ke 90-an, tahun 90-an macam tu. Okey, dan yang kelima, yang ni lebih kepada ultra modern lah, lagi ke depan lah. Okey, konsep ini lebih kelihatan abstrak dengan penggunaan bahan dan warna yang pelbagai diterapkan dalam reka bentuknya. Konsep ini juga banyak dipengaruhi oleh gaya futuristik dan moden. Reka bentuk perabot banyak menekankan idea-idea yang luar biasa dan fungsi yang canggih. Ni nak cerita pun lebih kepada maksudnya pemikiran, kena fikir beberapa tahun ke depan lah. Sebab dia kata dipengaruhi oleh gaya futuristik. Gaya yang kita tak sampai lagi tapi kita dah tahu macam mana bentuknya. Sebab tu dia kata dari segi idea tu lebih luar biasa lah dan fungsi dia yang canggih. Tengok contoh tu pun memiliki 3 warna, dia guna warna-warna yang terang, lepas tu ada gaya futuristik kat situ, kerusi tu kan. Jadi itu konsep ultra modern lah. Okey, jadi cikgu harap pelajar dapat bezakanlah antara satu sama lain tu. Macam mana yang antik tadi, macam mana yang klasik, retro macam mana, contemporary macam mana, dan ultra modern macam mana. Kena bezakan antara satu sama lain. Okey. Seterusnya kita tengok eksplorasi seni. Yang ni yang tadi yang persepsi tadi dah habislah. Okey, sekarang ni eksplorasi seni, yang ni lebih kepada aktiviti yang kita akan jalankan. Okey. Kalau tengok kat situ, dia punya arahan kat situ, murid dikendaki membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan lakaran reka bentuk perabot. Okey, murid juga perlu membuat penerokaan berdasarkan penghasilan model 3 dimensi reka bentuk industri serta proses menghasilkan reka bentuk perabot. Okey, kena hasilkan reka bentuk perabot. Jadi, kena buat kajian alat bahan lah. Okey. Tujuan dia untuk eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan lakaran model 3 dimensi reka bentuk industri. Okey, jadi yang ni cikgu akan terangkan secara bertulis sekejap lagi lah. Nanti Kang tak faham pula, cikgu akan jelaskan dalam grup nantilah. Okey, dia punya aktiviti. Kalau tengok situ ada 4 aktiviti. Lepas tu kesinambungan daripada eksplorasi, dia pergi kepada ekspresi. Yang ni lebih kepada penghasilan model lah, tapi model 3 dimensi secara bentuk ni lah. Maksudnya kita lukis sahaja, bukannya kita buat model yang real. Kita buat model dalam lukisan sahaja. Jadi itu ekspresi, apresiasi kita akan buat kemudian lah. Yang ni lebih kepada perkongsian apa yang pelajar-pelajar dah buat. Okey, jadi cikgu rasa itu saja. Penerangan seterusnya cikgu akan maklum dalam grup kelas nanti. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.